Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Terima kasih Yang Berusaha Timbalan Pengerusi Tetap, Yang Berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Yang Berbahagia Saudara Syahril Hamdan, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Hasmuni Hassan, Penolong Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Yang Berbahagia Saudara Johari Yazid, Penolong Bendahari Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Yang Berhormat Saudara Muhammad Syahar Abdullah, Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, satu-satunya yang berhormat yang berada di kalangan Jawatan Kuasa Kanan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Naib Presiden Merangkap Menteri Pertahanan, ahli-ahli MKT, Barisan Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, yang saya kasihi kekanda Yang Mulia Tengku Hafiz, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu, Ketua-Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri, Ketua-Ketua Pemuda UMNO Negeri, dan semua perwakilan Pemuda UMNO bahagian di bahagian masing-masing serta pemerhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan. Memulakan ucapan perbahasan saya selaku mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah rahmatnya kita masih berada di bumi yang fana ini, meneruskan ibadah dan menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sekalian para sahabat dan ahlul jannah yang telah syahid meninggalkan kita. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan perhargaan kepada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu dan seluruh kepimpinan Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu kerana telah memberi penghormatan kepada saya membawa suara Pemuda UMNO Terengganu dalam membahaskan usul dalam Perhimpunan Agung UMNO Pemuda pada kali ini. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, Barisan Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, seperti mana yang telah kita sedia maklum, politik di Terengganu ini penuh dengan warna-warni. Sebagai sebuah swing state, tampuk pemerintahan di Terengganu seringkali berubah selepas hanya beberapa penggal. 2 penggal UMNO, 1 penggal PAS. 3 penggal UMNO, 1 penggal PAS. Dan begitulah seterusnya. Dan kalau mengikut rekodnya, tidak pernah lagi PAS mampu memerintah Terengganu, berjaya mentadbir urus negeri Terengganu dengan baik lebih daripada 1 penggal. Dan kebanyakannya kemenangan PAS itu dibantu oleh sentimen-sentimen kebencian yang dibawa oleh mereka. Tak apalah, yang dah lepas tu, lepas kita buka buku baru. Jika sebelum ini politik Terengganu hanya berkisar kepada pertembungan antara UMNO dan PAS, namun PRU15 sekiranya diadakan bakal menyaksikan penampilan pemain ketiga yang merupakan parti komponen Perikatan Nasional, iaitu Bersatu. Seperti mana yang kita semua tahu, Bersatu ini ditubuhkan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyaingi dan seterusnya menggantikan UMNO. Betul ke tak ni? Dan saya pasti ramai di kalangan UMNO kita ini sedar apa matlamat sebenar penubuhan Bersatu ini. Dengan warnanya yang sama, nama parti pun diambil daripada salah satu daripada cogan kata UMNO, dan ini sebenarnya adalah tindakan untuk mengelirukan kita, mengelirukan rakyat, dan pada satu ketika inilah taktikal yang akan digunakan. Mereka juga tidak mempunyai apa-apa kekuatan di Terengganu, sehingga mereka terpaksa bertindak menggerakkan usaha membeli ahli-ahli UMNO untuk membentuk cawangan-cawangan baru Bersatu. Malah terdapat juga dakwaan daripada sahabat-sahabat kita pimpinan PAS, tak silap saya, di Pahang, bahawa ahli-ahli mereka juga diganggu dengan cara yang sama. Jika benar mereka ini kuat, kenapa tidak mengambil ahli-ahli baru
yang belum menyertai mana-mana parti politik. Baru-baru ini pengerusi Badan Pimpinan Bersatu Terengganu telah membuat kenyataan bahawa parti itu akan bertanding di Terengganu dengan menyasarkan 2 kerusi parlimen. Di Terengganu hanya 2 ini sahaja kerusi parlimen yang dimenangi oleh UMNO pada PRU ke-14. Dan 10 kerusi DUN yang juga dimenangi oleh UMNO pada PRU ke-14. Dan mereka berhasrat untuk menandinginya pada PRU ke-15. Tambahan pula, Bersatu dan PAS secara rasmi telah membuat pembentukan jawatan kuasa baharu Perikatan Nasional di Terengganu pada 21 Mac yang lepas. Melalui 2 perkara ini, isyarat jelas telah dihantar bahawa pertemuan di antara BN dan PN hampir pasti berlaku pada PRU 15 yang akan datang. Kita sayang dengan gagasan Muafakat Nasional yang telah dibentuk lebih awal dari PN. Muafakat Nasional adalah gagasan yang dibentuk untuk membentuk kerjasama politik di antara UMNO dan PAS. Walaupun tidak mengikat apa-apa, tetapi ialah ada satu gagasan asas untuk membentuk kerjasama di antara 2 parti Melayu utama yang bersengketa setelah sekian lama. Dan gagasan ini tidak menghalang mana-mana ahli gabungan untuk membentuk kerjasama politik dengan mana-mana parti atau entiti politik yang lain. Dan kita berharap sahabat Muafakat Nasional kita, PAS, tidak tergamak menikam kita dari belakang. Air surut menjelang petang, sauh naik kapal meluncur. Pemuda UMNO mesti lantang, panas membara tidak melecur. Panas sikit. Satu lagi. Sikit tu. Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu menyokong sebulat suara keputusan MKT yang telah dibuat sebelum ini yang memutuskan bahawa kerjasama dengan Bersatu tidak akan berlaku pada PRU 15. Namun akan terus mendukung kerajaan Perikatan Nasional sehingga PRU 15. Kita menyokong pendirian MKT ini sekiranya Bersatu tidak lagi menghormati asas rundingan asal agar 55 kerusi UMNO, 18 PAS dan 13 Bersatu tidak berlaku pertembungan. Selagi mana tidak berlaku pertembungan di antara kerusi yang saya sebutkan ini, kita akan terus mendukung ketetapan yang telah dibuat oleh MKT. Dan mereka juga, Bersatu dan PAS, perlu patuh dengan asas pembahagian kerusi ini. Pertimbangan ini dibuat setelah terdapat beberapa ahli parlimen UMNO yang telah melompat ke Bersatu menyuarakan pendirian untuk terus bertanding di kerusi yang mereka tandingi dan menangi di atas tiket UMNO. Kerajaan Perikatan Nasional telah gagal dalam menguruskan ekonomi dan membaik pulih kerosakan pada zaman Pakatan Harapan. Kecelaruan SOP termasuk denda melampau sehingga 10,000 telah menyebabkan kemarahan rakyat. UMNO dipersalahkan walaupun bukan kita yang mengawal kerajaan. Namun disebabkan sebahagian ahli parlimen menganggotai kabinet, maka UMNO telah terpalit sama. We are guilty by association. Orang Terengganu kata, we are guilty by association. Okay? Bukan speaking tu, cakap Terengganu. Okay? Bursa saham tiada tanda pemulihan. Bursa saham tiada tanda pemulihan. Jika pada zaman Barisan Nasional, BSKL diiktiraf di antara pasaran saham paling untung di dunia. Namun kali ini pelabur asing mula meninggalkan pasaran kita. Ya, sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, Barisan Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, kalau kita tengok sepanjang tahun lepas saja, tahun 2020, sebanyak 24.7 bilion dana asing telah dibawa keluar daripada negara kita. Bayangkanlah betapa tingginya kemerosotan ekonomi yang akan dialami oleh negara kita. Dasar penjualan aset PH diteruskan oleh kerajaan hari ini. Dan beberapa bulan yang lalu kita mendapat berita Siltera Malaysia Sendirian Berhad yang asalnya milik Khazanah Nasional yang merupakan JLC milik kerajaan telah pun dijual. Moratorium tidak diberi, sedangkan CEO bank menikmati pendapatan puluhan juta setahun
hasil daripada keuntungan yang diperolehi daripada industri perbankan. Sedangkan rakyat terhimpit membayar hutang kereta dan rumah. Saya sebut hutang kereta dan rumah saja, belum lagi hutang-hutang lain. Ya. Bagi mengelakkan kita terus terpalit, kepimpinan mesti berani membuat keputusan. Ya. Kepimpinan jangan teragak-agak dan mesti berani membuat keputusan. Jika jawapannya putus, maka kita semua mesti putus daripada kerajaan. Setuju? Setuju? Slow lah. Setuju kita putus daripada kerajaan? Okay, jadi saya berharap kepimpinan dapat mendengar isi hati para perwakilan yang telah diberi mandat pada hari ini. Dan sekiranya, ialah, jika kita keluar, kita jangan biarkan UMNO dijadikan sebagai kambing hitam di atas kegagalan kerajaan demi kelangsungan parti keramat UMNO ini. Suka saya untuk mengingatkan bahawa sokongan terhadap kerajaan PNU ini adalah sokongan bersyarat. Kita kena ingat kenyataan media setelah mesyuarat MKT yang dibuat pada 12 Mac 2020 dengan jelas mengatakan bahawa UMNO akan terus mendukung kerajaan Perikatan Nasional yang dibentuk pada hari ini atas dasar untuk membentuk kestabilan di dalam negara dan mengelakkan daripada rakyat terus menjadi mangsa terhadap ketidakstabilan politik di negara kita. Dan sekiranya syarat-syarat ini tidak dipenuhi, mungkin kita terpaksa meninggalkan kerajaan Perikatan Nasional. Kita berpegang. Kalau betul kita ini mengamalkan politik berprinsip, ingat kita kena pegang kepada ketetapan yang telah kita buat sebelumnya. Ini bukan ugutan, tapi ini adalah pendirian yang telah dibuat oleh MKT yang telah diberi mandat untuk membuat keputusan bagi pihak UMNO. Adat berparti, parti dipertahankan. Adat berorganisasi, ketua dipertahankan. Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu dengan tegas berpandangan institusi Presiden perlu terus dipertahankan. Pendirian ini dibuat bukan atas sebab individu Presiden tersebut. Bukan Presiden itu sebab dia itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, tetapi disebabkan Presiden itu adalah Presiden UMNO. Tak kira walau siapa pun yang menjawat ataupun menduduki kerusi tersebut, adalah menjadi tanggungjawab kita, terutama sekali pemuda, untuk mempertahankannya. UMNO perlu mengambil iktibar daripada sejarah sebelumnya yang mana apabila Presiden UMNO dilemahkan dengan fitnah dan serangan peribadi, persepsi rakyat terhadap UMNO akan turut merudum. Ini akan turut merencatkan populariti UMNO di mata rakyat. Tambahan pula dengan ura-ura yang menyatakan PRU 15 bakal diadakan pada bila-bila masa, keyakinan rakyat terhadap UMNO perlu dipertingkatkan. Parti perlu diperkukuhkan. Kita mungkin boleh berbeza pandangan dan itu perkara biasa dalam berorganisasi. Tetapi alangkah baik jika perbezaan pandangan itu dibincang secara tertutup. Ni kau berebut. Ya? Pimpinan AMNO kita ni nak buat kenyataan di media sosial dan juga media-media arus perdana. Siap panggil sidang media semata-mata nak buat kenyataan mempelekehkan dan memburuk-burukkan kepimpinan AMNO kita. Betul? Kita okey, tak apa. Kalau kita berbeza pandangan itu biasa di dalam berorganisasi. Tetapi gunalah saluran yang UMNO betul. Kita ada Perhimpunan Agung UMNO, lupa nama dia. Kita ada Perhimpunan Agung UMNO, kita ada mesyuarat MKT, gunakan saluran yang betul. Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu juga akan sentiasa memberi sokongan yang padu di atas apa jua keputusan yang dibuat oleh pimpinan parti, selagi ianya membawa kepada pengukuhan parti. Buatlah apa sahaja, asalkan ia mampu menjamin kemenangan calon-calon UMNO dan Barisan Nasional dan mengukuhkan penguasaan UMNO BN dalam PRU 15. Termasuklah, buatlah apa sahaja, asalkan kita kuat, asalkan kita menang, termasuklah kalau terpaksa menangguhkan pemilihan sekiranya perlu. Okey. Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu tetap konsisten dengan ketetapan yang telah dibuat oleh perwakilan parti melalui Perhimpunan Agung UMNO yang lepas,
iaitu tiada kerjasama rasmi bersama DAP dan PKR. Full stop. Okey? Kita tak nak lagi ada andaian-andaian yang mengatakan wujudnya perbincangan ataupun pertemuan untuk membincangkan itu ini antara PKR dan DAP. Rujuklah kepada sumber yang sahih. Rujuklah kepada pimpinan kita yang ada pada hari ini. Ya? Jangan mudah melatah dengan laporan-laporan di dalam media sosial. Terutamanya. Hadirin sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian, hakikat kecenderungan pengundi muda yang semakin jauh daripada UMNO adalah sesuatu yang nyata. Usaha-usaha yang jitu dan konsisten perlu dilakukan supaya kelompok-kelompok pengundi muda kembali semula kepada UMNO. Pemikiran pengundi-pengundi muda perlu dididik dan diprogramkan supaya UMNO dilihat sebagai sebuah parti yang mampu membawa aspirasi mereka seperti mana apa yang pernah UMNO bawa suatu ketika dahulu. Menjauhi mereka, menangguhkan hak mereka bukan satu penyelesaian yang bijak, apatah lagi menafikan hak mereka. Lambat laun, kita tetap akan menghadapi mereka pada penggal yang seterusnya, pada PRU yang seterusnya. Oleh yang demikian, Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu mendesak kerajaan supaya tidak menangguhkan pelaksanaan undi 18 seperti mana yang telah dipersetujui dan diterima melalui undian majoriti 2/3 di peringkat Parlimen. Sepatutnya pelaksanaan undi 18 ini sepatutnya telah dijalankan, akan dijalankan pada Julai 2021 pada tahun ini. Apa yang mengherankan kita adalah kenyataan SPR ini dibuat selang beberapa minggu selepas kenyataan yang serupa, bayangan yang serupa dibuat oleh pimpinan utama bersatu. Ya? Seperti mana yang telah saya sebut, kita mesti teruskan. Kita mohon kita minta kepada pimpinan, kita desak kerajaan supaya jangan menangguhkan perwataan undi 18 ini. Jangan mempermain-mainkan perasaan ataupun harapan golongan-golongan yang berumur 18 tahun. Kenyataan ini, rakyat terutamanya pengundi muda perlu diberi pendedahan awal terhadap sistem politik negara. Ya, kalau kita tengok di Eropah, pelibatan golongan muda belasan tahun dan berumur awal 20 tahun adalah perkara biasa. Ya. Mereka perlu diberi pendedahan awal terhadap sistem politik negara dengan membenarkan mereka terlibat lebih awal. Dan kelayakan mengundi adalah salah satu daripadanya. Benar, kematangan itu memerlukan masa. Tetapi jika tidak diberi pendedahan awal, kematangan rakyat terhadap sistem politik negara akan tergendala. Dan kita percaya pelibatan lebih ramai golongan muda di dalam sistem politik dan pentadbiran negara akan menambahkan lagi kedinamikan negara pada masa hadapan. Inilah tanggungjawab kita sebagai entiti politik agar negara lebih berdaya saing di masa hadapan. Kalaupun kita tidak sempat melaluinya, insya-Allah untuk generasi yang seterusnya. Dengan ini, Pemuda UMNO mencadangkan sekali lagi agar desakan dapat dibuat kepada SPR dan kerajaan agar pelaksanaan undi 18 dapat dilaksanakan seperti mana yang telah diputuskan melalui Parlimen, iaitu pada Julai 2021. Sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, UMNO telah sampai kepada usia 75 tahun. Dan 75 tahun ini merupakan usia yang panjang bagi sebuah parti politik untuk bertahan di tanah air kita. Dan kita rasa tidak ada mana-mana parti politik yang mampu bertahan selama itu. Dan usia yang sebegini menuntut kematangan kita berpolitik seiring dengan usianya. UMNO perlu menggunakan pendekatan baharu agar terus diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Setiap segmen kumpulan masyarakat perlu dikenal pasti dan didekati sesuai dengan keperluan dan kehendak masing-masing, terutamanya golongan muda yang mempunyai komposisi terbesar. Oleh yang demikian, adalah perlu UMNO mengenengahkan lebih ramai calon muda berbanding sebelumnya. Betul? Setuju? Kalau kita tengok pada PRU 14, PRU ke-14, berapa peratuskah calon-calon muda yang diketengahkan di dalam PRU ketika itu? Berapa? Orang muda kena sabar kata.
Okey, pada PRU ke-14, peratusan calon muda yang diketengahkan adalah seramai cuma 12.9%. Mana boleh ke tak boleh, itulah hakikatnya. Okay? Jadi saya mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu ingin mencadangkan formula baru ataupun peratusan baru untuk kita mengenengahkan calon-calon muda. Okay? Saya ambil contoh di Negeri Terengganu. Saya ambil contoh di Negeri Terengganu. Negeri Terengganu ada 8 kerusi parlimen dan 4 kerusi 8 kerusi parlimen, 32 kerusi DUN. 8 campur 32 jadi 40. Okey? 40. Okey? Jadi satu parlimen ada 1 kerusi parlimen, ada 4 kerusi DUN. Betul? Takkanlah dalam 5 kerusi parlimen, dalam 5 kerusi pilihan raya ni kita tak boleh bagi satu kepada orang muda. 3. Tak apa, kita cuba dulu satu. Tenang. Okey, jadi sekiranya kita ambil satu kerusi, kita gazetkan, kita berikan, kita buka ruang kepada calon muda, satu kerusi untuk satu parlimen. Jadi akan ada 8 orang calon orang muda di Negeri Terengganu. 8/40 kali 100. Jadi berapa tu? Apa ni tuan-tuan? 8 bagi 40 kali 100 berapa? 20%. Kita tak minta 50%. Kalau ikut komposisi pengundi muda adalah seramai 47% seperti mana yang ditegaskan oleh Datuk KPUM. Betul? Pengundi muda ada 47%. Kita tak minta 50. Kita bagi diskaun lagi. Kita tak minta 35. Kita minta 20% saja. Saya pun dah diskaun masa ni. 20% je. Saya mohon untuk menggulung diskaun masa kan ni. Sikit lagi. Okey. Kita minta 20% je. Habis tear dah diskaun tu. Jadi saya berharap pimpinan dapat mempertimbangkan perkara ini agar lebih ramai calon-calon muda dapat diketengahkan. Kita bukannya tidak sabar. Bukannya kita tidak sabar, tapi kita mesti selari ataupun kita mesti menyesuaikan pemilihan calon kita selari dengan komposisi pengundi itu. Okey. Dan UMNO perlu teliti dalam gerak kerja menghadapi PRU agar rakyat lebih terkesan dengan sumbangan UMNO terhadap rakyat. Pasukan-pasukan tertentu perlu dibentuk secara sistematik agar gerak kerja dapat dijalankan dengan lebih teratur. Ini penting agar tawaran baru yang bakal dirancang dan dikemukakan kepada rakyat dapat difahami serta diterima dengan baik oleh segenap lapisan masyarakat. InsyaAllah, dengan digabungkan bersama semangat yang kuat daripada pimpinan pemuda yang tetap setia bersama UMNO pada hari ini, UMNO akan kembali diterima oleh rakyat. Perahu dikatup dengan daun penuh sarat berisi lokan. Kalau hidup 100 tahun, sepanjang hayat pemuda berkorban. Sampan kotak mengapa dikayuh, hendak berlayar ke tanah seberang. Patah kepak bertongkat paruh, pantang menyerah di tengah gelanggang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wakil daripada Negeri Terengganu iaitu Saudara Muhammad Hanafi bin Hassan yang juga penolong setiausaha negeri.